Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah dialog tiga penjuru di satu episod waktu yang cukup penting sekali. Besok insya-Allah bakal berlangsungnya Belanjawan 2023. Apakah yang difikirkan untuk poket rakyat? Dan dalam masa yang sama, di hujung minggu ini genap 100 hari pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apakah cerita Malaysia Madani? Itu perbincangan malam ini. Menyertai kami dalam perbincangan dialog tiga penjuru pada malam ini cukup menarik sekali kerana panel-panel yang kami jemput pada malam ini. Saya perkenalkan Profesor Dr. Suresh Govin, merupakan Profesor Kehormat Universiti Melaya, juga merupakan pengerusi Yayasan Perpaduan Malaysia, Coordinator Friendship Group for Interreligious Service, pengarah di Satya Sai Academy for Human Values. Terima kasih Prof kerana sudi bersama dengan kami. Saudari Loh Pai Ling merupakan Presiden Persatuan Dhamma Duta Malaysia, Buddhist Missionary Society Malaysia, juga turut bersama kami dalam dialog tiga penjuru pada malam ini. Dan juga Ahmad Fahmi Samsudin, saya agak bersongkok di situ, Naib Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia. Kita bercerita dan juga berada di satu detik waktu di mana cukup signifikan kerana kita bercerita mengenai kos sara hidup. Kita tunggu bajet besok, apakah ceritanya Belanjawan 2022-3. Tapi dalam masa sama juga Perdana Menteri juga menggagaskan kepada Malaysia Madani. Contohnya, dalam aspek lain, kalau ditanyakan kepada rakyat kebanyakan, mereka akan tanya, adakah ini slogan ataupun satu branding pentadbiran politik semata-mata ataupun bagaimana? Saya membaca satu artikel oleh Prof sendiri baru-baru ini yang mengaitkan kepada momen Madani apabila Datuk Seri Siti Nurhaliza menyanyi di konsert A.R. Rahman. Ianya mudah diberikan contoh itu, tetapi membawa pengertian yang besar. Prof mungkin dapat memulakan dahulu. Apa yang kita mahu ertikan menerusi Malaysia Madani ini dan kenapa ini signifikan perlu dilihat dalam kerangka yang lebih besar, bukan sekadar 100 hari dan sebagainya saja. Terima kasih kerana beri saya peluang pada petang ini. Konsep Malaysia Madani itu begitu baik sekali. Walaupun kita faham bahawa tiap-tiap kali kerajaan tukar, dia bawa dia slogan mereka masing-masing. Dan memang Madani pula mempunyai satu pendekatan yang lebih kepada sanubari kita. That very touching. Sebab apa? Di dalam Madani, the script yang akronim script itu yang saya tulis tu, S merupakan sustainability. Ya betul, sustainability. Kalau kita tidak mempunyai sustainability, kita tak boleh buat apa-apa. Jadi dalam Stephen Covey bagi tahu, we have to put the N in the beginning. We have to put the N in the beginning. So, what is the N? N is sustainability. Jadi apa-apa yang kita buat, kita mesti mempunyai sustainability. Kemudian kita mesti ada compassion, kindness, kind person. Sekarang sudah banyak kurang. Kerana kita banyak fikir pasal robot, kita banyak fikir pasal handphone dan sebagainya. So belia sekarang sudah banyak kurang dengan ni. So jadi kita kena meningkatkan balik lagi compassion. Itu SC. Kemudian R iaitu respect. Kita kena hormat. Hormat kepada semua, hormat kepada semua agama, hormat kepada semua bangsa dan sebagainya. Jadi hormat itu has to be an integral part kita punya dalam lifestyle kita. Kemudian innovation. Saya rasa ini penting sekali. Kalau kita sangat-sangat cari kerja hanya untuk bekerja bersama dengan satu organisasi dan sebagainya, kita akan hilang peluang. Jadi tiap-tiap orang haruslah cari peluang untuk meningkatkan semangat inovasi mereka supaya kita dapat memberi kerja kepada orang ramai. Ini penting. SCRI, P, oleh dengan inovasi baru kita boleh dapat prosperity. Prosperity pun telah pun diberikan satu rangka di mana bukan saja cari kebendaan. Tetapi prosperity bukan saja di dalam poket, tapi hati belakang poket pun. Inner wealth, outer wealth. Dua-dua sekali kita kena ada. Hai. Last kali is trust. Kita kena percaya. Percaya kepada apa yang kita buat. Kalau kita sudah sangka, kalau kita ini dua orang buat sesuatu syaki dan sebagainya, mungkin apa yang berlaku sebelum ini akan berlaku. Jadi kita hormat, kita trust balik. Kita kena percaya kepada semua ini. Jadi ini merupakan satu cara bagaimana kita boleh pulang balik kepada asal kita. Itu sebab saya tulis artikel itu untuk memberikan satu Cuba cerita pendekatan. balik kepada siapa yang tidak membaca artikel itu. Apa cerita intipati artikel itu? Intipati artikel ialah bila Datuk Siti Nurhaliza nyanyi itu, dia boleh pilih lagu mana-mana pun dia boleh pilih. Tapi dia pilih lagu Tamil. Lagu Tamil itu susah.
Dan bila 65,000 orang dengar lagu itu, sekaligus I said goosebump. Kita boleh, dan tiap-tiap saya rasa sudah juta orang sudah lihat dalam YouTube kan. So, and satu temuduga pun sudah dibuat. Jadi kita tak payah buat banyak. As long as kita ambil effort, usaha untuk connect. Itu yang penting. Itu yang saya tulis di situ. Semalam dengan Fahmi dan sebagainya, kita sudah dengan Turkey, dapat the issue about this Turkey. Kita bersama-sama. NGO, 40 NGO datang bersama. Mengapa? Apa yang berlaku di Turkey, mengapa? Kita kena fikir tentang mereka. Tapi ini adalah kepermanusiaan. Itu artikel itu yang saya tulis itu. Michelle Yeoh sekarang. Tan Sri Michelle Yeoh. Kita tidak tahu boleh menang kat Kita berharap dia menang di Oscars. Kita menang. Kalau dia menang, Malaysia is on the map of the world. So walaupun orang lain, tetapi bukan orang lain, orang kita. Jadi this is what this detik Madani moment yang saya tulis di situ. Prof menyebut mengenai trust dan juga kepercayaan. Tetapi titik kepercayaan itu yang sukar dan juga paling mudah digoyahkan. Ya. Kerana perbezaan yang kita ada. Apabila kita bercerita dan kita mencapai sesuatu, contohnya, betul ke kita capai begini? Ada bibit-bibit begitu. Ya. Instead of meraihkan, negativiti itu masih lagi ada. Bagaimana Prof, kalau kita dapat lihat, itu adalah perkara yang berlaku pada hari ini? Ya, sebab apa yang perlu kita lihat, kepercayaan itu datang daripada mana? Minda? Kalau minda sahaja, saya rasa itu akan digoyangkan. Tapi kepercayaan mesti datang daripada hati, daripada sanubari. Kalau betul-betul kita percaya, like anak, ibu cerita, anak datang, anak itu merangkak, datang dekat, dia akan pegang anak itu sebelum dia jatuh. Mengapa? Anak itu percaya kepada ibu. Kepercayaan itulah yang kita mesti ada. Itu sebab rukun negara kita mulakan dengan kepercayaan kepada Tuhan. That's asas untuk menubuhkan satu negara ialah kepercayaan. Kita harus percaya. Jadi siapakah yang akan meningkatkan kepercayaan di sekolah, di universiti, cikgu-cikgu, guru-guru, semua haruslah buat kepercayaan kerana kepercayaan itu datang daripada keyakinan. Keyakinan, self-confidence is the first step towards self-realization. Dan kita akui bahawa kepercayaan dan juga keyakinan itu agak sedikit sebanyak goyah sehari dua ataupun 5-4 tahun ke belakang ini. Mungkin saya tanyakan soalan kepada Fahmi. Bagaimana kita melihat keyakinan, kepercayaan dan juga kita tidak mengambil mudah apa yang kita ada pada hari ini. Unity, kebolehan untuk kita duduk berdialog bersama. Bagaimana itu adalah asas kepada konsep apa sekalipun Madani atau sebagainya, itu adalah asas yang kita ada pada hari ini. Terima kasih kerana memberi peluang berkongsi. Kalau kita lihat konsep atau nilai-nilai dalam konsep Madani, adakah itu nilai-nilai yang baru atau yang sedia ada? Ataupun kita sudah lupa. Kalau saya ambil bandingkan rukun negara dan semangat khas Malaysia itu muhibah. Kedua terdapat elemen kepercayaan. Rukun negara tadi Prof sudah kata. Pertama, rukun kepercayaan kepada Tuhan. Itu Tuhan. Tapi dalam Madani, yang kelima, keyakinan satu sama lain among ourselves. Jadi bukan saja kita mesti ada kepercayaan kepada Tuhan, tapi mesti ada keyakinan sama satu, baru kita boleh maju. Kalau tidak, kita macam sorrow. Cuma you dengan you punya Tuhan, saya dengan saya punya Buddha, dia dengan dia punya. Tak boleh. Tadi Prof pun ada kata kita mesti ada dialog. Itu muhibah. Yang pertama, itu musyawarah, berdialog, berjumpa, baru balik jatuh cinta kan. Yang kedua, uswah, itu brotherhood. Kita jumpa uswah, baru tinggal. Then itu harmoni. Jumpa, jatuh cinta, baru ada harmoni. Ikhlas. Ikhlas. Sincerity. Itu lagi muhibah, itu bersangka baik, itu trust, mutual trust. Bukan saja keyakinan dengan you, tapi mesti two way, mutual. Baru kita boleh bertolak ke hadapan. Muhibah itu bersangka baik itu, I itu amanah, amanah dan
last one hormat juga. Jadi bagi saya enak, cantik dan maju pemikiran madani kerana dia ada nilai-nilai yang terdapat. Itu yang ketiga, ani, I call it. Ani itu A itu hormat, ni itu kenyakinan. Dan last one is ihsan. Itu ihsan I compare with the rukun negara is the last one. Kesopanan dan kesusilaan, kan? Kita pusing balik yang atas tiga, itu to me is inovasi. I tertarik dengan kemanfaatan. Dan Prof juga kita mesti ada sustainability. Ini pun if we can relate, itu United Nations pun sudah lancarkan SDG toward 2017, sudah beberapa tahun. So this proven that we mesti ada sustainability. Kalau tidak, we cannot go on. And then the kedua itu kesejahteraan. Kesejahteraan to me ada penerimaan, ada inclusivity. Kita boleh accept each other without tolerancy. Tak payah tolerate, you just accept me kerana saya tidak sama. And the last one daya cipta. That one is most important. Sekarang pada zaman sekarang, especially selepas pandemik, ini sudah ada norma baru. Yang lama kita tidak mengikut tradisi lama, tapi bukan mau tolak semua, tapi mau inovatif, cara baru, tapi itu arak yang sama. Kita kata itu botol lain, tapi isinya sama. Kita boleh sampaikan orang muda dan semua lapis rakyat masyarakat. Itulah saya rasa kepercayaan, keyakinan penting. Saya tertarik apabila Failing menghujahkan itu semua dengan kuah, dengan kerana saya skeptikal. Ada tadi rakan-rakan saya katakan bahawa ni madani ni orang yang pergi surau je ke yang tahu konsep ni. Ya, kerana perkataan itu sahaja. Tapi apabila Failing menyebut mengenai dan juga Prof memberikan interpretasi yang cukup meluas, ini adakah ada there's a fear of ketidaktahuan kerana slogan dan juga perkataan itu? Adakah itu berlaku di kalangan mereka yang bukan rasa macam selesa dengan perkataan itu? Bagaimana Failing di kalangan non-Muslim, di kalangan non-Malaysia dan sebagainya? Betul. Saya mengucap tanya kerana keramaian Malaysia, saya rasa boleh faham slogan, tahu slogan madani. Tapi kalau kefahaman mungkin ada kekurangan, ada ruang untuk menambah baiki, especially kita kan rakyat di jalan, main in the street. Dia tak boleh faham itu kerana bukan satu dua perkataan. Jadi kita mesti memecahkan konsep itu dan cuba berkomunikasi dengan mereka apa maksudnya. Dan bagi saya penting juga kita mesti terus berkomunikasi dengan mereka yang dalam bahasa Malaysia mereka sendiri. Kalau boleh, betul. Saya sebagai Presiden Persatuan Dhamma-Tuta Malaysia dan bekas ahli JKMPKA dan ahli harmoni selama 10 tahun berturut-turut yang lalu. Jadi saya belajarlah dari Fahmi, dari Prof, through FGIS, through JKMPKA dan Global Peace. Itulah saya rasa penting dan saya rasa saya petua, privilege kerana dapat menyertai acara-acara atau aktiviti antara agama. Aktiviti antara agama, antara kebudayaan dan sebagainya sentiasa berlaku. Tapi saya kira dialog tiga penjuru inilah yang menyatukan supaya anda dapat menonton dan dapat melihat sendiri. Fahmi, kalau kita lihat perkara sebegini, nilai itu kita sudah ada. Tapi tinggal lagi bagaimana kita nak gemblingkan bersama bahawa dan juga mengaku bahawa inilah karakter dan juga nilai sepunya yang kita ada.
Tapi tadi kita memulakan satu perkara mengenai trust dan juga kepercayaan, dan itu yang paling mudah ataupun paling fragile sekali dalam masyarakat kita pada hari ini. Baik apabila kita mengkritik daripada pimpinan di atas sehinggalah kita boleh cerita mengenai isu-isu mengenai kos sara hidup dan sebagainya. Kita masih lagi ada ragu, betul ke tidak ni dilakukan ni? Betul ke harga dah turun atau betul ke ni agenda saja? Jadi dalam aspek ini bagaimana kita nak bergerak ke hadapan? Kita bercerita mengenai 100 hari pentadbiran Perdana Menteri, tapi ini juga sudah masanya kita untuk move on daripada keraguan-keraguan yang berlaku akibat kemudian politik dan sebagainya sebelum ini. Fahmi rasa bagaimana kita dengan bertunjangan Malaysia Madani ini? Ya, kita sekarang boleh kita sebut bahawa kita berada dalam situasi yang disebut sebagai post normal. Sesuatu yang mungkin kebiasaan sebelum ni kita tidak tanggapi dan tidak dapat suatu jangkaan, tapi ianya berlaku. Pandemik COVID-19 mengganjal erti kita untuk lebih bersatu dalam erti kata bahawa kita tidak melihat sesuatu itu berdasarkan kaum dan agama. Semua jadi mangsa, maksudnya semua jadi orang yang kita bantu, sama-sama kita tolong. Kita bercakap juga tentang politik perkauman yang dulu mungkin dah dianggap sebagai tabu, tapi masih lagi dianggap sebagai satu cara promosi untuk kempen, hate speech dan sebagainya. Malah kalau kita bicara sebelum ni tentang pembakaran Al-Quran, malah berlaku juga pembuangan Al-Quran. Jadi adakah itu benar-benar kita sebut bahawa ianya dibuat-buat ataupun ada pihak yang ingin ambil provokasi ataupun dalam keadaan kita nak move forward disebutkan tadi, maka perlu ada orang kata apa, pemain-pemain yang kecil tadi untuk memberikan suatu orang kata api atau kita menyimbah minyak dalam api. Sedangkan kalau kita sebut, saya Prof Suresh, Piling, ini yang selalu Prof, saya ingat banyak kali kita sebut bahawa kami adalah merupakan majoriti. Kita bukan minoriti. Maksudnya perbuatan kita berinteraksi, berkumpulan, mengadakan dialog, mengadakan program di lapangan itu adalah program yang bersifat, kita kata kami adalah mewakili suara majoriti. Jadi suara minoriti tadi itu kadang-kadang lebih orang kata nampak ada spice, ada nilai viral, apa kita kata tular. Ada orang kata boleh dijual dan sebagainya. Maka kita rasa bahawa apa yang kita buat ni seolah macam ini macam old school, nak pergi program yang begini. Jadi saya rasa itu perlu untuk kita ubah, sebab pendekatan madani dalam konteks yang lebih besar saya melihat pada soal bagaimana membina warga negara itu sendiri. Kalau warga negara ataupun rakyat, kita bukan nak minta dia orang subscribe dengan idea besar madani, tapi saya sebut bahawa pokok asal kerangka besar bingkai madani itu adalah dalam erti kata untuk memberikan nilai tambah kepada individu dalam negara kita sendiri. Jadi individu yang kita sebut tadilah ada nilai kreativitinya, menghormati, ada daya ciptanya sendiri dan ada melihat kepada soal sustainable. Jadi saya fikir dalam hal ini mahu tak mahu pendekatan madani perlu diambil kira bukan saja kepada kita sebagai pemain civil society, masyarakat sivil, masyarakat madani juga yang kita sebutkan sebelum ni, tetapi dalam kerangka lebih besar kalau mereka adalah penjawat awam, maka subscribe dalam erti kata konteks madani itu dalam kerangka mereka sebagai penjawat awam. Jadi kalau kita mengambil juga pendekatan yang sama kepada rakyat secara umumnya, mahu tak mahu kita perlu melihat kepada perkara yang saya sebutkan tadi. Tapi dalam masa yang sama, apa yang rakyat bergelut pada hari ini ialah hal-hal yang berkaitan dengan poket mereka, pendapatan mereka, masa depan, cerita pasal pendidikan anak-anak mereka, hal-hal yang berkaitan dengan kesihatan, dan itu menuntut kepada terjemahan konsep madani dan juga prinsip-prinsip itu dalam setiap gerak laku dan juga pembuatan dasar dan juga polisi. Ini cukup berkait rapat dengan apa yang berlaku esok apabila kita membentangkan belanjawan 2023. Ada yang kata apa bezanya dah lama. Tapi dengan adanya kerangka ini, bagaimana pandangan umum sebagai rakyat biasa? Fahmi merasakan bahawa itu perlu diserapkan dan juga perlu diterapkan di setiap peringkat. Prinsip keadilan sosial itu, prinsip sustainability dalam masyarakat dan juga sustainability dalam ekonomi rakyat itu, bagaimana diangkat dan juga sebenarnya tidak terasing daripada gagasan dan juga idea besar ini? Saya tak nafikan kalau dalam konteks ni kerangka yang disebut, dibawa itu melihat kepada fasa-fasa yang umum dalam erti kata kebiasaan kita melihat kepada kayu ukur ekonomi, kita akan melihat kepada KDNK. Tapi itu ialah maksudnya kita melihat itu kepada kebiasaan sebelum menentukan hala tuju dasar polisi. Tapi dalam kerangka madani saya fikir itu juga yang
dijangka. Kita melihat kepada bagaimana pendekatan belanjawan Malaysia Madani ini mengangkat tema ekonomi manusiawi dalam konteks yang lebih besar. Pertamanya tidak hanya melihat kepada soal angka-angka tetapi melihat kepada bagaimana kita boleh terus pergi kepada mereka yang di bawah. Pertamanya mungkin kita melihat kepada jurang antara mereka yang kaya dan yang miskin ataupun mereka yang B60-40 yang disebutkan sekarang ni, soal-soal berkaitan dengan pekerjaan, peluang pekerjaan. Dan kita juga perlu melihat kepada blind spot yang ada. Yang ini mungkin kita melihat kepada keseluruhan kerangka besar, melihat kepada isu rakyat tadi. Kadang-kadang bila ada titik-titik buta ni, barangkali ada sesuatu yang kita neglect ataupun kita sampingkan. Sebab itu saya fikir pendekatan yang disifat sebagai pemukiman yang dilakukan antara Perdana Menteri dan menteri-menteri perlu juga dibawa ke peringkat menteri dan agensi-agensi di bawahnya supaya titik-titik buta tadi dapat dirapatkan. Begitu juga kepada soal kemiskinan yang kita sebut kemiskinan antara bandar, luar bandar, bagaimana melihat kepada paras kemiskinan yang ada. Tetapi dalam erti kata ini saya fikir mau tak mau untuk ke depan kita tidak boleh rangkulkan semua dalam erti kata bahasa yang sama. Barangkali orang yang ada di Putrajaya, di Bukit Jalil ni, dia tak sama dengan orang yang ada di Ulu Terengganu, di Kuala Berang. Jadi kayu-kayu ukur itu perlu melihat kepada konteks yang real. Dan suasana itu yang saya fikir kita jangka untuk belanjawan yang akan dibentangkan esok. Paling kita bercerita pasal belanjawan, apa kita jangkakan? Sustainability, inclusivity itu menjadi satu perkara teras yang kita mahu dilakukan, dirangkumkan dalam belanjawan esok. Secara peribadi dan juga secara melihatnya kepada keadilan sosial dan sebagainya. Apa yang kita harapkan dan juga perlu ada dalam belanjawan 2023? Okey, kalau mengikut itu nilai-nilai dalam Madini, tadi saya suka saudara Fahmi sudah sebut perkataan itu manusiawi. So saya harap saya pun bukan saja harap, saya percaya satu bajet yang more holistic dan more manusiawi yang akan ditabelkan. Di dalam mana dia ada terdapat inclusivity, keterangkuman dan keadilan dan fairness. Fairness itu kesamaan dan adil lah. Itu yang saya jangka, expect ada. Dan saya pun setuju dengan saudara Fahmi. Kita mesti treat macam doktor treat ni. Saya ni ada rheumatoid arthritis. Tapi paca saya punya rekod itu statik teruk sangat. Doktor kata, okay, I want to put your report aside. I want to treat you. Saya mau treat you. You cuma tell me apa kesalahan ataupun you feel. I treat and I feel itu efektif. Kita tak boleh pandang itu benda dalam kertas tu semua. Lagi angka-angka. Tak boleh. Ataupun kita punya pre-concept itu katakan P40. Orang kata tak ada orang, semua Cina yang kaya raya, tak ada. Kita mesti kalau mau eradicate poverty, kita terus pergi lapisan yang miskin. Tanpa mengkira kaum dan juga tidak boleh ikut, tak payahlah itu Cina mesti kaya punya kan. Persepsi itu sendiri boleh jaga sendirilah. Tak apalah. Tak boleh. Kita sekarang mesti government mesti masuk and look at the masyarakat seluruh. Saiz ekonomi tanpa mengkira kaum dan agama. Itu saya expect lah. Prof, dalam hal ini juga kita melihat bahawa perlu ada definisi baru apabila kita melihat polisi. Bukan definisi baru pun. Definisi itu patutnya dah ada. Implementasi itu sudah patutnya wujud sejak dari dahulu. Tapi kita masih lagi disailokan dengan pemikiran bahawa kita melihat kepada pengagihan kek ekonomi itu berdasarkan kaum. Kita melihat kepada, of course ada agenda-agenda yang sepatutnya dilaksanakan. Tapi dengan melihat kepada kita bergerak ke hadapan dengan mengambil menerapkan nilai madani dan sebagainya itu, bagaimana ekonomi manusiawi itu benar-benar difahami dan juga diterjemahkan kepada dalam kertas pembentangan belanjawan 2023 itu. Kerana kalau kita baca nombor,
tak ramai yang faham dan juga ahli ekonomi kadang-kadang pun ambil masa untuk menghadamnya, Prof. Ya, saya rasa untuk perkara ini berjaya, iaitu prinsip madani untuk berjaya kan, especially untuk mempengaruhi cara pelaksanaan belanjawan itu akan dibuat, kita mesti ada satu urus setia. Urus setia yang betul-betul akan jaga prinsip madani itu. Urus setia. Dan urus setia ini sebenarnya akan lihat balik kepada proses-proses, kepada segala step-step yang perlu diadakan, dan sesiapa yang sudah lari mesti tarik balik supaya kita akan pergi ke hala tuju itu. Seperti apa yang dikatakan oleh Pailing tadi, apa yang diperlukan sekarang ialah empathetic connection, bukan sympathetic connection. Sympathy means kita pergi ke satu, tak ada makan. Oh, kesian. Sayangnya, tak ada makan. Berapa hari? 3 hari tak makan. Itu kita kata sympathy. Tapi itu viral kalau kita kesian. Juga. Itu kita cakap sindrom cicak. Cicak sudah buat bunyi itu. Okay. Manusia pun sudah pandai buat bunyi. Cicak sindrom. Tapi apa yang kita perlu adalah empathy. Betul-betul rasa. Itulah semangat madani. Kita harus mempraktikkan madani, artinya respect and compassion. Kita betul-betul boleh rasa kelaparan orang lain sehingga kan kita boleh menterjemahkan situasi itu kepada sesuatu yang kita boleh buat di dalam pelaksanaan. Itu yang penting. So sekarang ni kalau kita buat education for example, pendidikan. Penting, ini pendidikan kita harus apply sistem madani kerana anak-anak kita sekarang mesti tahu bersaing dengan dunia. Kalau kita tidak mau bersaing dengan dunia, bagaimanakah Malaysia boleh dapat boleh letak di dalam map dalam industri, dalam map ke IR 4.0 is coming. Banyak perkara yang datang. Jadi kita harus fikir 10 tahun daripada sekarang. Itu sustainability. Perkara dalam madani juga. Jadi untuk prosperity, untuk inovasi. Jadi perkara itu sudah ada di dalam tu. Tapi mesti ada satu urus setia yang baik, yang tahu benda seperti ini dan memang akan berjalan bersama dengan tiap-tiap satu kementerian supaya mereka dapat melaksanakan result, keputusan dengan semangat madani. Jadi haruslah kita mempunyai satu urus setia yang boleh dapat membudayakan pelaksanaan. Nak laksanakan apa yang bakal dibentangkan dalam Belanjawan 2023, perlukan pelaksanaan yang merangkumi penjawat-penjawat awam, agensi-agensi kerajaan, kementerian dan sebagainya. List itu panjang. Tapi perlukan juga budaya kerja yang baru. Bukan budaya kerja lama tak bagus, bagus, tapi dengan semangat dan juga pemikiran madani ini, bagaimana Prof merasakan bahawa itu dapat dilakukan? Kerana akhirnya mengangkat roh manusiawi itu tak semudah itu. Kementerian pun ada KPI mereka, akhirnya nombor juga yang ditik di ujung kotak. Jadi bagaimana ini perlukan juga semangat dan juga gagasan kerjasama semua, khususnya di penjawat awam. So di dalam badan kita, bukan million, bukan billion, ada trillion cells di dalam badan kita. Saya rasa semangat yang dipengaruhi, semangat yang sedang melaksanakan supaya kita menjadi sihat ialah madani di sini. Sebab kidney kita, liver kita, semua corporate. Ada banyak compassion, ada banyak respect, ada banyak mereka bekerja bersama supaya mereka memberikan kita kesihatan. Sama seperti itu, institusi-institusi dan kerajaan-kerajaan haruslah bekerja bersama. Sometimes, banyak kali kita buat kerja kita dengan silo. Satu jabatan buat ini tak tahu, satu kementerian buat itu tak tahu. Jadi kalau kita nak jimat, kita harus datang bersama-sama, kita ada kolektif KPI supaya kita boleh dapat capai satu itu, tetapi nama itu akan terus pergi ke beberapa agensi yang berkaitan lah. So benda-benda seperti ini kita harus lihat balik dengan semangat. Inilah artinya lihat balik dengan semangat semadani supaya kita jangan duplicate kerja itu. Jangan gunakanlah tenaga kita dengan begitu baik sekali sehingga kan kita boleh capai keputusan itu. This is what the principle of madani is. I mean, daripada persepsi saya. Bagaimana kita melihat budaya kerja untuk kaki tangan awam dan juga bukan kaki tangan awam saja, tapi yang nak melaksanakan ini nanti. Bagaimana semangat itu dapat diikat dengan amat baik Prof yang sebutkan. Saya rasa itu konsep interconnectedness. Kita ada berkaitan satu sama lain. Jadi kita harus kerja bersama-sama, berkolaborasi. Dan itu saya suka, itu KPI kolektif. Kalau you tak berfungsi, you akan saya akan terlibat.
Jadi Kena semua tolong orang lah, bukannya blame, tolong bukannya menolong, kantoi kan. Jadi kita memupukkan semangat itu, tolong menolong, hormat menghormat. Kalau tidak, kalau naik sama-sama naik, kalau turun satu turun, kedua pun akan turun. Tapi kita tolong menolong. Lagipun selain dari itu, event of my, kita mesti come back, meluangkan kita punya dada, and then bekerja sama tanpa mengira kita punya agensi. Kadang-kadang agensi itu kalau kita boleh kemas kini, kemas kini kita guna masa yang singkat tapi dapat result yang hasil yang lebih padat, kerana dapat kemas kini, bukan saja kerja dalam solo. Kan itu saya rasa. Fahmi, budaya itu bagaimana kita nak garap? Ataupun adakah ini sudah digarap dalam agensi-agensi kita? Kerana ke dalam masa yang sama, saya juga perlu memahami kadang-kadang tidak adil juga mengatakan bahawa kementerian, agensi, pejabat awam tidak melakukan kerja. Mereka sangat bekerja keras. Tapi kadang-kadang mereka perlu suntikkan semangat, suntikkan budaya baru. Adakah itu dapat dilakukan, diterjemahkan dengan konsep Malaysia Madani? Saya fikir kita ambil narrative sense of urgency dan juga banyak kali kalau kita ikuti perhimpunan bulanan oleh Datuk Seri Anwar sendiri. Yang dah berbumbung sekarang tu? Yang berbumbung sekarang. Tapi maksudnya ada beberapa ungkapan yang disebut tentang itu. Disebut tentang culture of contentment. Kalau disebut, kita dah biasa. Jadi kalau model itu telah dibawa oleh beliau sebagai pemimpin nombor 1. Kita tengok bahasa mudah lah kan, orang nak sebut teori ni banyak sangat. Tengok dari segi perjalanan dan cara dia berjalan. Laju. Itu laju. So kalau itu pun kita boleh tengok macam mana orang kata orang nombor 1. Kita ambil contoh bagaimana mengikuti satu persidangan ataupun pergi ke Turki untuk melihat sendiri suasana di gempa bumi tu, balik dan buat persidangan khas di parlimen untuk menyebutkan tentang. Jadi perkara tu kalau nak ditangguh, okey kita tunggu minggu depan baru kita bentangkan. Kita nampak itu tidak ada satu sense of urgency tadi. Kalau kita nampak bahawa ini di peringkat itu pun kita dah boleh buat, saya fikir model ataupun keduah tu telah ditunjukkan. Cabaran bagi kita, adakah kita nak hidup dalam keadaan sama seperti mana sebelum ini. Jadi kalau kita boleh buat satu bayangan, Madani tidak dilahir daripada mereka yang datang daripada pelbagai pihak. Saya rasa mungkin Prof tak terlibatlah nak bagi so-called orang kata apa konten ni. Tapi konten ini datang daripada seorang individu dan menteri yang telah melalui beberapa fasa dalam kehidupan dia sendiri. Lahir sebagai seorang aktivis, ada pengalaman terlibat sebagai pemimpin, saya ingat PK Abim sebagai presiden, menjadi timbalan Perdana Menteri. Tahun 1995 juga beliau telah mengungkapkan tema Madani di Jakarta dan waktu itu disambut oleh rakyat Indonesia. Tahun selepasnya itu diwacanakan di UKM dan kita sebut itu konsistensi yang ada daripada tahun 1995 sehingga sekarang. Kalau dia kata nak bawa benda yang baru, dia akan buat benda baru. Tapi apa yang disebutkan tadi datang daripada perkara yang telah awal. Maksudnya bila saya sebut seseorang yang telah melalui beberapa fasa kehidupan, fasa berada dalam penjara, itu bila kita tengok prison note yang skrip disebutkan tadi adalah tulisan-tulisan beliau sewaktu yang orang kata mendekam dalam tirai besi itu, akhirnya mengeluarkan satu makalah ataupun kerangka besar ini. Jadi kalau orang yang pernah melalui fasa kena tindah, melalui juga fasa berada di peringkat tertinggi dalam kedudukan, dapat jumpa dengan raja, pemimpin dunia. Jadi fasa-fasa itu telah dilalui, maka kalau kita boleh buat satu perbandingan orang yang telah melalui semua ini, adakah kita ingin ambil pendekatan tak apalah sama ya selesai. Kalau kita kata ambil seolah tidak ada apa-apa, sesuatu yang kita boleh ambil itu sebagai satu pedoman bagi kita. Jadi saya boleh rangkumkan bahawa Malaysia ni sebenarnya telah ke belakang untuk beberapa tempoh yang sebelum ini. Jadi inilah masanya untuk kita terus
pacu kita punya kekuatan itu untuk pergi kepada lonjakan yang lebih besar. Lonjakan yang besar ni dia tak boleh one man show. Kita sebut kalau hanya seorang, orang nampak sekarang ni istilah yang kata terkesima lah, adalah tema-tema orang sebut seolah macam follow PMX ni. Tapi kalau kata yang lain di peringkat menteri, tidak di berlaku KSU, KSN tak berlaku, maka saya tak rasa itu akan berjaya Madani ni. Fahmi, apabila Fahmi berkatakan begitu, saya ingin menaikkan bahawa persepsi dan juga ungkapan pertama kalau kita buka topik ini di meja makan dan semua, mereka kata, oh ini sama slogan dengan keluarga Malaysia, prihatin ataupun satu Malaysia dan sebagainya. Dulu senanglah faham. Tapi dalam masa yang sama, adakah kita melihat ke bahawa ini bukan sahaja slogan tetapi sesuatu yang untuk melonjakkan dan juga untuk melihat kepada bangsa Malaysia itu dalam peradaban, civilization. Ya, dan kita dah lama tak cerita pasal perkara itu kerana kita banyak menghadapi masalah-masalah dalaman. Bagaimana Fahmi merasakan dan juga meyakinkan ramai bahawa ini bukan bagi slogan politik semata-mata, tetapi ini untuk negara ini, bukan kepada individu yang menggagaskan kepada idea ini, Fahmi? Ya, kalau sebut Madani dalam konteks yang besar itulah civilization. Dan ini juga disahut dalam erti kata kita perlu perbanyakkan civilizational dialogue. Dan Malaysia sebagai satu role model, negara yang memang cosmopolitan in nature, satu model yang terbaik yang telah ada. Maksud kita boleh sebut bahawa apa yang kita nak ungkapkan ini adalah dengan mengambil kira kepelbagaian yang ada daripada agama, kaum, itu kita ambil ia sebagai satu kekuatan. Kita tidak melihat kepelbagaian itu suatu perkara yang boleh menyebabkan kita nak maju ke depan ni ada masalah sebab ada kaum-kaum lain, ada agama-agama lain. Sedangkan ini kekuatan yang ada dan model ini bukan sahaja dalam konteks Malaysia. Saya fikir negara dunia sekarang ni dah melihat dan teropong kepada apa yang Malaysia boleh bawa. Sebab itu dalam hal ni, walaupun minggu depan ini adalah merupakan fasa 100 hari. Saya tak nampak Datuk Seri Anwar mengira angka 100 tu. Tetapi kita mengingat ada yang kata 100 hari itu semua boleh capai. Itu kata orang kata bila orang kata kahwin hari ni dapat anak esok. Macam tu. Tapi kalau kita melihat 100 hari itu, dia juga akhirnya menyebabkan tak boleh untuk kita melihat itu sebagai satu ketetapan. Okey, nak capai 100 hari ni apa nak? Seolah kita nak mengejar itu. Sedangkan saya fikir kita nak lahirkan lebih ramai bukan a normal politician. Kita perlukan lahirnya lebih ramai negarawan. Ini satu perkara yang kita nak, sebab kita kata politician always think for the next election but statesmen always think for the next generation. So ini sesuatu yang saya fikir perlu untuk kita bermula sekarang. Maksudnya bermula pada hari ini dan saat ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? So ini keadaan-keadaan yang saya sebutkan tadi untuk kita jayakan tu. Maning, bagaimana kita melihat bahawa ini bukan kita melihat kepada 5 tahun, 10 tahun, tapi untuk bangsa Malaysia jangka masa panjang. Kalau kita kebanyakan generasi macam saya dengan Fahmi ni, tahun 90-an tu 2020 tu macam satu aim yang berlaku. Tapi kita dah lama tak ada satu lonjakan. Bagaimana kita melihat bahawa ini bukan lagi slogan politik atau slogan pentadbiran, tetapi bagaimana kita meraihkan kelebihan yang kita ada. Perbezaan itu adalah satu kelebihan dan itu yang perlu digembling bersama. Ya, pada pandangan saya itu kalau dibanding Madani ini bukan slogan pentadbiran atau politik, lebih adalah nilai-nilai, nilai sebunya, core value ataupun shared value atau common value. Ya, saya nak kongsilah itu kata-kata hikmat, words of wisdom yang baru-baru saya terdengar dari Tan Sri Datuk Dr. Ismail semasa kita ada wacana yang dilancarkan oleh JAKIM. Dia kata unity in diversity boleh dapat di Malaysia, perpaduan dalam perbagaian. Itu adalah satu aset di Malaysia. Cuma kita mesti ada semangat dua. Satu, agree to disagree. Bersetuju untuk tidak bersetuju. Yes. Itu yang paling teruk diuji sekarang ni. Ya. Okay. Kerana kita tak sama. Jadi mesti ada acceptance, penerima that kita lain. Dan tidak payah toleransi tadi kata. Tak payah tahan saya, tapi saya memang lain dengan you. Cuma kena faham dan hormat. Dan dapat persefahaman that we all different.
Yang kedua, dia kata kita mesti bekerja dalam nilai-nilai sembunyi. Dan di Malaysia, kita dapat cukup nilai sembunyi rakyat Malaysia yang boleh, yang mengizinkan kita bekerja sama-sama, membangunkan Malaysia Madini. So, to me, itu nilai-nilai yang terkandung dalam konsep Madini itu already satu longgak jam. Yes. Kerana pertama, kemampatan. Kita mau jangka yang berterus-terus, bukan besok hari macam kata statement cuma look for the next election, but kita look for the next generasi, bukan satu generasi, but bergenerasi-generasi yang akan datang. Itu I see that this is memang satu nilai yang majulah. Finally kita ada bukan slogan tapi nilai-nilai, dan ada nilai yang bersama, common value. Itu nilai sembunyi. Yes. Prof, kena menambah. Saya rasa it's very nicely said, very nicely. Kalau kita ibaratkan sebagai 6 perkataan itu, ya, sustainability script itu 6 perkataan. Sustainability, inovasi dan prosperity. Katakanlah dia satu roda yang diperlukan untuk dapat apa-apa daripada dunia ini. Tapi untuk mengkekalkan itu, kita memerlukan roda yang kedua. Apa tu? Iaitu compassion, respect, trust. So ini 3 sanubari kita. Dan kena berjalan sekali. Ya. Ini roda itu kena jalan sekali, tidak boleh berasingan. Sudah. Dua-dua kena jalan sekali. Dan dua-dua ini we supporting each other. Jadi di dalam perkataan 6 ini mempunyai satu hala tuju yang kita harus pergi, satu lagi dengan perasaan apa yang kita harus menghadapi cabaran kita. Ini penting kerana ini bukan untuk generasi masa depan sahaja. Inilah cara bagaimana kita boleh dapat menyelamatkan masa depan kita. Sebab 22 hari bulan Jun, WHO telah pun mengeluarkan satu perkataan, satu kenyataan bahawa sudah 1 bilion manusia have mental issues. 1 bilion. Daripada 8 bilion yang sekarang ada, 1 bilion. Artinya tiap-tiap 8 orang, 1 orang. So artinya ini okay, kita boleh kira. So artinya cara bagaimana kita menanangi masalah kita pun sudah banyak kompromi. So artinya bila cabaran sudah begitu besar, kita tidak ada sistem kita untuk menanangi. Jadi bagaimanakah kita boleh dapat menghadapi masalah kita kalau kita ada berkaitan tali persaudaraan dan sebagainya. Saya bagi tahu, Pailing dengan Fahmi, kita sudah kenal selama 20 tahun. Ini bukan baru, kita sudah kenal because dalam kegiatan FGIS, Friendship Group for Inter-Religious Service, kita bukan just datang untuk buat satu kegiatan dan sebagainya. Kita begitu rapat sehingga kan hari raya saya panggil Fahmi, Fahmi, hari raya datang tak jemput kah? Saya tanya pada dia. Jadi mengapa kita buat? Sebab kita bagi tali persaudaraan kita itulah yang penting, dan inilah yang kita perlukan di Malaysia supaya kita boleh bergantung, kita boleh berganding bahu dan sebagainya. So these 2 perkara, 2 roda ini, kalau betul-betul boleh jalan, this will become a fantastic. 2 roda ataupun 2 mata, satu untuk sini dan satu untuk ini. Dua-dua kita boleh nampak wawasan. 10 tahun, 20 tahun kita boleh dapat lihat dan kita boleh dapat menghayati semua. Buat apa kita dapat kekayaan tapi kita hilang diri kita? We lost, semua sudah hilang. Ibu bapa sekarang, tali persaudaraan, anak dengan ibu, bapa, sudah banyak jauh. Jadi kita kena merapatkan semua ini. So Madani bagi kita satu formula untuk cara bagaimana kita harus hidup di dalam kehidupan. Tapi Prof, kenapa kita ada kebimbangan dan juga ketakutan dengan kekuatan yang kita ada selama ini? Kita dibesarkan dengan kita tahu jiran kita mungkin tidak sama dengan kita. Kalau sama bangsa pun datang daripada negeri dan juga dialek yang berbeza-beza. Itulah kelebihan kita kerana kita dibenarkan untuk mengamalkan dan juga melakukan adat resam kita. Ini berbeza dengan Indonesia contohnya. Kenapa perkara itu berlaku pada hari ini? Sebab kita tidak tahu lihat, kita sudah hilang cara bagaimana kita harus lihat sesuatu benda. Seperti di dalam artikel itu saya sudah tulis, Taipusam. Okay? Taipusam datang, chariot itu bergerak. Dan beratus-ratus orang Hindu sembahyang. Tiba-tiba, sebab hari itu ialah hari Cap Gomeh. Kan? So hari Cap Gomeh, tiba-tiba
Lion Dance sudah keluar. So kita nampak lihat, cantik Lion Dance, drum dan jadi ini ialah satu saat madani. Tapi berapa orang boleh dapat lihat keindahan benda itu. Jadi ini semua kita harus ajar balik. Kita takut kata salah ke kan? Ini siapa? Ini apa? Mengapa kita nak tanya? Apa ini apa? Mengapa kita tak cari apakah sebab orang buat seperti itu? Itu lebih baik daripada syaki, tidak tahu. Kepercayaannya lah, bila saya faham dan bila saya sayang pada Fahmi dan Pailing, saya mau tanya, Fahmi, hari itu orang buat ni, apa pasal orang buat macam tu? Saya tanya pada dia. Dan tak ada keraguan dan ketakutan. Ada satu kali kita ada ada bengkel di mana kita jemput semua orang daripada semua agama dan kita duduk di beberapa tempat. So kita lihat istiadat proses-proses kalau anak itu lahir. So daripada segi Islam, daripada Kristian dan sebagainya, kita kadang tiba-tiba lihat, proses itu akan samalah. Mengapa you buat macam tu? Kita kan anak lahir kita keluar cukur rambut. So kita lihat di dalam tradisi lain pun sama juga. Apa pasal orang buat? Tiba-tiba kita lihat, betul jugalah ada tradisi yang sama. Jadi, mengapa kita tak cari benda-benda yang kita dapatkan lagi? Instead, kita lihat perbezaan dan kita akan meningkatkan perbezaan itu sehingga kan kita tidak dapat lihat. This is the problem. I think the problem is mata madani harus lihat sahat-sahat madani supaya negara ini begitu kaya. Saya sudah pergi banyak tempat. 2 tempat saja saya tak pergi. Antartik dengan Arktik. Lain semua saya sudah pergi dan sudah dijemput pergi. Tapi mana-mana saya pergi pun mau balik kepada Malaysia. Sebab apa tahu? Malaysia pukul 2 pagi pun kita boleh makan kuih tiaw. Pukul 1 pagi. Mana-mana kita boleh pergi. Bila-bila kita boleh. Sebab kita begitu selesa. Di luar negara, di negara orang barat, kita kalau nak keluar kena pakai 3-4 lapisan. Betul. Sebab batuk panjang tu jadi macam ni. Okay. So itu sebab jadi artinya bila kita sudah hadir di Malaysia, kita haruslah menghayati that amazing, incredible, beautiful country we are in. That is something that we need to cherish, and we have to respect all the races, all the religion. Saya rasa madani, saya betul ini wawasan. Madani bukan saja satu perkataan yang akan digunakan oleh orang Malaysia. Saya satu hari mungkin 10 tahun daripada sini. Negara-negara apa? What about madani? I love madani. Dia akan cakap macam tu. Sebab perkataan itu akan menjadi international nanti satu hari. Sebab dia lihat budaya kita. I like to be a Malaysian man. You guys are very good. Jadi kita ada satu benda yang kita boleh ekspor kepada orang lain. Bukan saja menyelamatkan negara kita, menyelamatkan dunia. Pailing, bagaimana? Apa momen madani daripada pengalaman Pailing sendiri? Dan juga, betul, kadang-kadang benda itu ada. Tapi kita selalu melihat bahawa, betul ke ni? Kita ada keraguan itu. Dan bagaimana nak hapuskan perkara-perkara itu. Dan melihat kepada kebaikan dan juga nilai positif yang kita dah miliki selama ni. We don't take for granted benda-benda macam ni. Thank you. Good question. Rasa Prof sudah banyak mentegaskan ini. Jadi, kita harus melampangkan, sekali lagi saya kata, melampangkan dada dan menghayati value-value madani. Harus menerapkan value-value ini dalam kita punya pengurusan harian atau kehidupan harian. Bukan saja dalam pentadbiran, tapi keluarga, organisasi sekalipun. Yes, rumah ibadat. Ini nilai-nilai yang amat baik dan ada nilai yang baru. Jadi saya kata yang ketiga itu, yang akhir itu sedia ada. Tapi kita serupa. Bagus sekali lagi ditekaskan dalam madani. Tidak lupa yang sedia ada. Dan ada yang baru, kemampanan, kesejahteraan dan daya cipta. Ini akan menolong, membantu kita. Jadi kita harus menjadikan Malaysia Madani itu satu bantuan dalam kita punya urusan. Supaya saya rasa saya suka kalau pengurusan kita itu boleh dapat hasil holistik dan yang bernilai manusiawan, manusiawi. Yes, itu yang saya tertarik lah. Because a lot time kita sudah
bukan saja mata tak nampak, telinga pun tutup. Dah mau dengar tau. Kita nak percaya apa kita percaya saja. Ya. Kita cuma mau percaya kita yang mau percaya atau suka percaya sendiri, diri sendiri. Dia tak ada sentuh keluarga, negara, dunia. Cuma diri sendiri. Itu kita mesti encourage. Kita serapis masyarakat lah melambangkan dada dan menyahatikan berlapang dada untuk melakukan sekali semua benda ni. Yes. Okey, tapi dalam masa sama semua ini tidak dapat dilakukan sekelip mata. Besok bangun pagi semuanya berubah. Kita hitung 100 hari, 200 hari, setahun, 2 tahun. Ini tidak akan berlaku kalau kita setakat menghitung. Sekali ini perlukan perubahan budaya, perubahan bangsa itu memakan masa yang cukup lama dan juga perlukan konsisten itu dilakukan. Pada pandangan Fahmi, bagaimana kita perlu ada mindset yang begitu dan juga bagaimana kita perlu memiliki satu, dunia hari ini dunia teknologi, individualistik tu akan sentiasa bertanam dalam diri kita. Bagaimana kita nak berdepan dengan cabaran yang tidak diduga ini dan dalam masa sama semua ini proses yang panjang, tidak dapat dilihat dan juga dapat diukur dengan tepat dalam jangka masa yang cukup pendek sahaja. Ya, bila bercakap tentang budaya ni perlu dibuat oleh mereka yang ramai. Kalau Prof seorang piling buat, dia akan jadi habit ataupun hobi. Bila budaya ni saya buat, Zul pun buat dan rakan-rakan. Dan tidak payah disuruh. Jadi sebab dah tahu itu budaya. Kita sebut budaya salam, budaya memberi, budaya tolong menolong. Malah budaya yang dulunya sebenarnya kita telah ada satu budaya yang kita sebut sebagai gotong royong sehingga mereka daripada Korea pun datang buat kajian dan macam mana dia nak implement gotong royong dalam konteks apa yang mereka boleh manfaatkan di Korea. Jadi itu telah dibuktikan, telah kita sebut bahawa kita sebenarnya ada sesuatu yang boleh kita banggakan. Kita boleh katakan ini kita punya main product ataupun kita punya sifat keberadaan yang ada dalam kalangan kita. Sebab tu dalam Quran sendiri pun menyebut tentang bagaimana hari ini dijadikan kita ini manusia berlaki perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa supaya untuk lita'arafu, untuk kita kenal mengenali, bukannya untuk kita benci membenci, bukan untuk kita musuh memusuhi. Dalam erti kata bila sebut tadi tentang soal persamaan ini juga soal sensitivity yang kadang-kadang kita juga perlu melihat dalam erti kata bagaimana hari ini kita memahami apa yang berlaku tu out of respect. Bila tidak ada maklumat, kita tak ada ilmu, kita tak ada pengetahuan tentang apa yang dilakukan oleh rakan-rakan kita daripada pelbagai agama dan kaum, maka berlakunya tadi elemen-elemen ketidakpercayaan, elemen-elemen yang ragu-ragu, sindiran. Sebab apa? Sebab kita tidak ada tak pergi kepada elemen ta'arafu tadi. Dia ta'arafu tadi untuk kita kenal. Bukannya kita kenal dalam arti kata kita nak buat orang kata apa prejudice ataupun kita nak provoke, tapi dalam arti kata bahawa kita nak hidup ni lama. Sebab kalau macam kami yang disebutkan hari ini memang terlibat secara aktif dalam pertubuhan organisasi, persoalan yang kat sini kita nak tanya apatah yang akan berlaku kepada normal people on the street tadi, yang mungkin bagi mereka bangun pagi dia nak selesaikan masalah kehidupan harian mereka, mana ada terlibat dengan apa yang kita buat ni. Jadi ini satu cabaran yang besar. Bagaimana hari ini kita nak membudayakan tadi. Kalau dia tak terlibat dengan kami, tak terlibat dengan Berjaya tadi, dia rasa macam aku ni bukan warga negara. So macam mana nak membudayakan itu? Itu cabaran yang saya fikir ke depan yang perlu kita lakukan. Pihak di peringkat masyarakat madani, kami civil society, perlu lebih proaktif untuk turun ke bawah, reach out to the ground, outreach kepada mereka di bawah, sedar bahawa mereka bukan saja hidup sebagai warga negara umum dalam erti kata kerjaya sebagainya. Saya sebut 10K lah, maksudnya kerja bila banyaklah orang kata dulu kantin, kafe masa belajar kan. Tapi bila dah masuk keluar ni dia ada kondominium, kereta, kredit kad. Last sekali pergi kubur. Tu okey juga. Tapi kita nak kata ada tambahan-tambahan lain yang mereka juga perlu wajib lalui sebagai budaya tadi. Dan Fahmi yakin ini adalah masa yang sebaiknya digunakan untuk mengembalikan dan juga mengemblingkan keyakinan dan juga kepercayaan rakyat itu untuk bergerak bersama. Ya, saya yakin dan percaya modelnya ada. Kuduah itu kalau kita sebut, jangan melihat Datuk Seri Anwar itu yang mengeluarkan idea besar Madani sebagai as a normal politician.
Tapi bagi kami melihat beliau sebagai seorang individu yang lahir daripada ranah yang pelbagai tadi. Maksudnya kalau itu model ataupun dia punya so-called tempat lahirnya dilalui dengan waktu dia aktif zaman kampus universiti, pelajar dan akhirnya terlibat ni, saya tak fikir kalau di peringkat anak muda sekarang ni kita boleh jadikan itu juga sebagai satu track ataupun model terbaik untuk kita lahirkan generasi yang lebih baik akan datang. Dan akhirnya saya suka apabila tadi Prof katakan bahawa kita perlu ada pandangan mata yang betul untuk melihatnya, melihat kepada sudut yang positif terlebih dahulu sebelum syak wasangka diletakkan pada tempat yang pertama. Terima kasih Prof, terima kasih Fahmi, terima kasih Fahmi kerana sudi bersama kami dalam dialog 3 penjuru pada malam ini. Besar ruang lingkup perbincangan kami malam ini dari Belanjawan 2023 sehinggalah kepada hal yang berkaitan dengan cerita-cerita madani, tetapi akhirnya harapnya ingin menjadi input kepada anda untuk kita bergerak ke hadapan dengan menghadapi cabaran dengan keyakinan dan juga kepercayaan yang perlu diletakkan pada diri sendiri dan juga kepada keseluruhannya. Sekian saja dialog 3 penjuru untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.